Alhamdulillah, pada kali ini segmen dari mimbar memperkatakan apa yang telah pun dibacakan dalam melalui khutbah Jumaat kemarin di seluruh masjid, surau dan juga balai ibadat dalam tajuk kebaikan dan keburukan teknologi maklumat. Sebagai mukaddimah, kita ni memang tahu Islam ini mementingkan ilmu pengetahuan. Apa saja ilmu lah. Artinya ilmu fardu ain kah, fardu kifayah kah. Dan ilmu ibarat cahaya yang menyinari kegelapan. Kerana itulah Islam menggalakkan umatnya supaya sentiasa berusaha mencari dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Banyak apa saja. Ilmu fardu ain lebih-lebih lagi lah. Itu ndak dapat itu ndak dapat dipertikaikan. Ndak boleh indah tu. Yang lain itu atau mungkin ada menjadi satu kewajipan, ada juga bukan menjadi dalam kategori wajib. Kalau fardu ain seperti ilmu tentang sembahyang, puasa, zakat atau mistik tadi dalam ialah sebagai orang Islam. Dan kerana itulah terdapat banyak ilmu yang dapat kita ni pelajari di dunia ni termasuklah di Brunei ilmu pengetahuan, termasuk ianya melalui teknologi maklumat. Masa ni kita ni fokus dalam khutbah Jumaat kemarin fokus mengenai dengan ilmu pengetahuan yang boleh diperolehi melalui ICT lah, artinya teknologi maklumat ataupun termasuklah alat-alat komunikasi dalam mobile kah, bermacam-macam jenis mobile lah. Tidak perlulah kita disebutkan apa jenisnya. Yang penting apapun ianya, fungsinya tetap sama. Untuk memberikan maklumat, untuk menyampaikan maklumat. Dan juganya di sini disebutkan sememangnya terdapat banyak cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, antaranya melalui teknologi maklumat. Teknologi maklumat yang merupakan teknologi yang telah banyak merubah cara hidup manusia. Jelas. Kalau kita ni lihat pun pengalaman kita ni ataupun melalui filem kah, zaman Piramli melakup-lakup betul kalau menaip betul bang. Bising betul. Kalau anak tidur confirm dia tertidur tu. Kalau zaman ini silent, smooth and steady. Dan perhubungan pun semakin canggih. Kalau dulu yang Piramli ada kan alau. Nyaring mau ia punya telefon tu basar bang. Masa ni mana guna telefon basar. Tidak ada modern betul. Konon-kononnya lah mau yang cute-cute lagi. Tapi akhir-akhir ni dia lagi makin cute, makin basar lagi semula. Dan teknologi itunya pada dasarnya adalah untuk memudahkan sesuatu. Dan jika teknologi ini digunakan dengan niat yang betul, maka akan membawa manfaat dan kesejahteraan hidup. Tapi jika disalahgunakan, maka akan membawa kepada perkara yang sia-sia dan merugikan. Ini key point yang benar-benar. Artinya apapun perkara, apapun macam sesuatu yang baru, termasuklah alat teknologi maklumat ini, termasuk tajua alat komunikasi itu mobile. Jika digunakan dengan baik, ia akan jadi baik. Jika digunakan dengan buruk ataupun yang tidak sepatutnya, ia akan menjadi tidak baiklah. Apatah lagi ia melibatkan perkara-perkara yang lain seperti melalaikan, merugikan. Maksudnya ada juga jenis manusia yang terlalu minat kepada sehingga ia menjadikan itu sebagai satu hobi kegemaran. Kalau dulu hobinya lain. Sebab ini belum ada. Dulu ia suka main bola kah. Zaman sekarang, trend sekarang sudah berubah. Kadang-kadang ada yang dapat main bola pun dapat apa. Tapi ia main bola dalam game. Dalam alat-alat teknologi yang canggih itu. Sehingga akhirnya ada jenama baru, ada keluaran baru, balik lagi. Tahun depan lagi sekarang ada baru, balik lagi. Padahal ianya masih bagus. Masih boleh digunakan. Hanya sekadar untuk main game. Tidak jauh seberapa. Jadi ini perkara yang lain. Yang kan kita ni fokuskan di sini. Termasuk di sini saya suka dalam khutbah Jumaat kemarin. Ia menceritakan tentang kegunaan jika dilakukan kepada perkara-perkara yang tidak diingini ataupun sia-sia. Contohnya kepada anak-anak yang masih bersekolah. Ini part yang penting saya rasa untuk kita ni highlight pada pagian terutama sekali kepada ibu bapa dan penjaga di luar sana, ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadkan masa tu. Artinya bagi kita ni saya rasa semua kita ni mungkin terdapat alat-alat yang seumpamanya barangkali kalau dalam average
50% lebih barangkali diberunai nah, barangkali lah rasa-rasanya lah secara kasar saja. Jadi yang penting anak-anak sekolah ia masa ni ia untuk apa? Ia untuk sekolah. Jadi untuk belajar dan di sekolah ada silibus-silibusnya yang tertentu. Ada sudah sukat-sukat mata pelajarannya. Dan waktu-waktu hendaklah diluangkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya cabaran ini termasuk cabaran benar. Lebih-lebih lagi para ibu bapa yang kurang memerhatikan anak-anak sehingga berlaku macam indah berapa peka ataupun indah baguslah dalam perkembangan IT dalam sekolahnya. IT saya rasa zaman ini yang belia remaja boleh dikatakan hebat hebat kerana mereka surroundnya tu sudah penuh dengan orang yang macam mana mainnya. Tidak seperti zaman kami ataupun orang yang atas lagi pada masa tu. Jadi itu tidak dapat dinafikan, memang hebat. Tapi masalahnya yang disebutkan dalam khutbah ni, itu nah yang masalahnya dorang ni kalah mundur dalam pembelajaran bah. Bukan disebabkan dorang itu indah handal dalam pembelajaran, tapi disebabkan masa tu masa belajar anda ada bang. Kerana asyik bermain dengan alat-alat yang macam mana ni. Sama macam di awal tadi kan, kalau digunakan dengan kebaikan, ia akan jadi baik. Apapun bentuknya, akan datang 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun akan datang. Kalau ada lagi alat yang canggih juga, tetap juga konsepnya sama. Apabila digunakan ke arah kebaikan, ia akan jadi baik. Kerana ia memudahkan pekerjaan kita ni kan. Tidak payah menulis terlampau dawat pun kurang. Tidak payah beli pen banyak-banyak. Cukup dengan alat-alat yang sedemikian. Tapi gantilah dakwat lain lagi di Bali ya. Tapi mikirkan je tu baterinya. Baterinya lagi. Jadi anak-anak tadi yang saya suka bagi ibu bapa, ia mesti menghadkan masa, mesti seboleh-bolehnya ibu bapa ni pandai untuk mengumpan anak-anak macam mana untuk mereka tu rajin belajar. Di samping diorang tu memang sudah pandai menggunakan alat-alat teknologi maklumat ni. Seperti komputer kah, laptop kah, ataupun termasuklah di dalamnya tu alat-alat komunikasi ya. Ya di sini alat komunikasi ni kadang-kadang lebih hebat lagi cabarannya ya. Kerana ia boleh dibawa ke sana kemari ya, dapat disimpan. Dalam belajar pun masih boleh bermain. Dalam khutbah pun orang baca. Bermain game. Berlaku. Jadi siapa yang kemarin itu itu sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku lah. Contohnya dalam khutbah sepatutnya kita ni mendengar apa yang dibaca. Kalau di sekolah kita ni mendengar apa yang diterangkan oleh guru ataupun pensyarah, tapi dalam masa yang sama kita ni bermain mobile. Kerana itu jangan disalahkan pihak sekolah ataupun pihak-pihak yang berkenaan untuk indah membolehkan membawa mobile ataupun alat-alat komunikasi yang lain di dalam sekolahnya. Kerana pada lazimnya kebanyakannya lebih membawa kemudaratan. Apatah lagi berlaku kes-kes yang lain seperti curi dia. Kawannya membawa, ada harapan dia untuk mencuri. Itu cerita lain lagi. Jadi kerana itu bagi ibu bapa, hadkan masa tu benar-benar. Kalau dorang itu kan bermain game kah, hadkan masa yang benar-benar terhad. Jangan sampai alat-alat yang seperti ini mengalahkan kehidupan kita ni yang pada masa ni untuk belajar, tapi tiba-tiba belajar hanya sekadar sedikit saja. Sedangkan menggunakan alat-alat yang seperti ini yang bukan pada tempatnya pada masa ini digunakan dengan sebanyak-banyaknya. Itu yang dapat kita dengarkan ya, penjelasan dengan kebaikan dan keburukan teknologi maklumat. Dan seperti yang kita bincangkan di awal tadi, penggunaan Facebook kerana ianya agak meluas. Jadi pandangan Ustaz sendirilah mengenai penggunaan Facebook ini di kalangan remaja. Ataupun jaring sosial yang lain ya. Apa yang penting sama juga macam tadi, perkara yang baik itu, perkara yang senang, yang mudah itu sepatutnya kita ni gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukannya perkara yang canggih yang seumpamanya seperti Facebook itu kita ni menggunakannya dengan sewenang-wenangnya. Kerana jenis macam ini ia boleh mengundang kepada fitnah. Kerana orang lain akan tahu, nampak. Ia tidak seperti yang jenis macam kalau SMS
ia antara sendirian. Tapi tetap juga risikonya yang sama, takut disebarkan, di-forwardkannya kepada orang lain, disebarkannya. Itu bahaya. Karena itu berhati-hati apapun. Kita ni sebagai manusia, apatah lagi kita ni sebagai orang Islam, mesti hukum hakam ataupun akhlak-akhlak di dalam sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin itu diterapkan. Contohnya, jangan mudah mengaibkan orang lain melalui alat-alat yang canggih, yang moden ini. Kerana berlaku. Di Brunei berlaku baru-baru ini sebagai pengalaman, ada yang menggunakan jenis macam ini untuk menjatuhkan maruah seseorang. Yang kita ni kan mengerajakan orang melalui ini. Diucapnya konon-kononnya si pulan atunya ada bagus tunya, actionnya tunya. Jadi melalui itu. Sedangkan orang mana tahu kan, kerana alat jenis ini ia boleh saja menjadi penipuan. Baik tadi tulisnya nama, baik tadi tulisnya nombor telefon, tetap juga bukan orang yang indah dapat dikesan lah. Hanya sekadar nama saya pun boleh kena tukar. Nama Fazilah pun boleh ditukar. Ditulis, di-type. Facebook namanya Nur Hayatul Fazilah. Padahal bukan ia orangnya, orang lain yang sengaja untuk kan mengadu domba ataupun kan menghancurkan seseorang. Akhirnya berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Tapi yang cantiknya, teknologi maklumat ini ia boleh menyampai macam dalam khutbah ini, ia sebagai kalau kita ni berada jauh, kalau 2 tahun baru balik kampung, 2 tahun itu tanda berjumpa tu. Paling-paling boleh mendengar suara lah. Tapi masa tu masih lagi bilnya mahal. Seminit mungkin berpuluh-puluh ringgit. Tapi zaman sekarang canggih sudah. Jangankan berhubungan, melihat wajah pun masih boleh melalui alat-alat teknologi maklumat yang canggih. Itu kebaikannya. Jadi kerana itu sebagai kesimpulan, jangan kita ni kita ni gunakan perkara-perkara yang bagus ini ke arah yang tidak baik, kerana tetap juga ia banyak manfaatnya. Yang penting ibu bapa lah penjaga, dan juga jangan dikosongkan hati dan minda kita ni daripada lalai mengingati Allah. Kerana realitinya juga sebahagian kecil berlaku mengingat Allah itu terlalu sedikit mengingat alat-alat yang canggih, yang moden ini terlampau banyak. Akhirnya kita ni rugi, kita ni sendiri yang rugi. Sembahyang ganya 2-3 minit, ingat Allah ganya 2-3 minit. Tapi ingat kepada bentuk ini terlampau panjang masa tu Dalam bekerja pun masih menggunakan alat-alat cemani, balik kerja pun di rumah kadang-kadang berlaku. Ini fakta, ini realiti. Ada keluarga yang boleh berlakunya perceraian disebabkan alat-alat komunikasi ataupun alat-alat moden teknologi maklumat. Berlaku perceraian. Ini di Brunei ni. Ini fakta. Pasal apa? Kerana mereka tidak faham konsep untuk menggunakan ilmu pengetahuan melalui ini dengan sebaik-baiknya. Kerana mereka lebih terdorong oleh macam kecanggihan, keindahan, kecantikan dunia melalui alat-alat hiburan inilah. Wallahu a'lam. Sebenarnya di ICT ini berperanan penting. Ingat juga satu ceramah dulu pada ketika di tahun 2004 gempa bumi yang menyebabkan tsunami merenggut ratusan ribu jiwa, dan ada satu penceramah mengatakan itulah kalau di Jepun setiap tahun gempa bumi, ada tsunami, tapi hanya beberapa saja yang tumpas. Tapi apabila ia melanda di Asia Tenggara, terutama sekali di kawasan Aceh, ratusan ribu. Jadi itu sebenarnya sebagai peringatan umat Islam perlu juga memajukan diri dalam dunia ICT. Ya, betul. Dengan adanya prasarana ICT dapat mendeteksi lebih awal, jadi kita dapat bersiap sedia. Mungkin perlu diimbangi ya. Ya, betul. Yang penting keseimbangan macam yang saya katakan tadi, khususnya kalau anak-anak itu baru masih damit, masih kecil, usia 5 tahun, 7 tahun, 14 tahun. Yang penting didikan agama tu. Di sana ia akan dapat mengimbangi antara ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Kerana dalam khutbah juga ada menyebutkan terdapatnya juga perisian ataupun laman web di internet itunya mempunyai unsur yang tidak beretika dan tidak bermoral, seperti paparan gambar pornografi,
penyebaran fahaman yang bertentangan dengan agama Islam, perjudian dan sebagainya. Jadi maksudnya di sana, kalau anak-anak, siapa sajalah, anak-anak damit kah, anak-anak basar kah, kalau iman tidak ada, artinya anak basar itu paham-pahamlah, orang dewasa. Siapa ya? Termasuklah orang-orang warga veteran. Kalau iman tidak ada, akan mudah hujung jari yang mengklik ni sekali cicik situ, cik, wah gambar tahu cantik, yang indah, yang montok pun ada, mana sajalah apapun bentuknya. Itu iman. Artinya berbalik kepada sejauh mana keimanan dan ketakwaan seseorang. Tapi kalau seseorang yang menggunakan internet ataupun bentuk-bentuk alat komunikasi yang canggih ni, dengan adanya iman di dada, jauh sekali untuk menekan untuk perkara yang tidak baik itu, katakanlah punatnya tu punat terpelanting tu, dia daripada pedah tu punat tu. Dia daripada pedah ni. Yang kan kutakannya ialah laman-laman yang memberikan ilmu pengetahuan seperti agama contohnya, ataupun barangkali info-info semasa mengenai dengan dunia untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang keduniaan. Dan berlaku juga penipuan atau dalam urusan jual beli melalui internet. Ini ada berlaku. Kadang-kadang takut apa yang dijual dipaparkan itu cantik. Sudah-sudah tiba-tiba yang datang itu tidak seperti apa yang kita ni kehendaki ataupun inginkan. Wallahu a'lam. Sebenarnya lebih luas lagi perbincangan kita boleh kita lanjutkan, tapi masa kita untuk melanjutkannya mungkin di kemudian akan datang boleh kita lanjutkan bersama. Terima kasih dengan ceramah yang disampaikan pada pagi ini. Semoga semua dapat mengambil manfaat darinya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dan itulah perlu kita imbangi kebaikan dan juga keburukan sesuatu itu bukan sahaja di dunia di dalam kehidupan kita masing-masing juga, tapi sebenarnya kalau kita cakap tentang Facebook, sebenarnya ada versi Islam. Miladfacebook.com. Ada sebenarnya. Jadi cuba sajalah. Sebetulnya memang ada kebaikan dan juga keburukan, tapi kita ambillah manfaatnya, terutama sekali daripada segi kebaikannya untuk memajukan diri kita suatu ke arah yang lebih berguna lagi. Ini bukan untuk kita saja, tapi malah orang di sekeliling